Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita bincang kerja rumah semalam. Saya pilih dua orang, dua jawapan lah daripada kawan awak. Saya rahsiakan siapa. Tuan punyanya tahulah siapa. Tuan punyanya mesti tahu siapa yang buat ni. Okey, so kita lihat bagi yang belum ataupun yang dah pun semak jawapan. Semak jawapan di mana latihan semalam muka surat berapa? Muka surat 203. 203 nombor 3 dan 4. Nombor 3 dan 4. Okey, so jadual kekerapan di bawah menunjukkan jumlah jam tidur dalam sehari bagi sekumpulan pekerja di sebuah kilang dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 20 pekerja pada paksi mencangcang, bina histogram dan poligon kekerapan pada graf yang sama. Okey, dia dah beri dah selang kelas kat situ. Start daripada 4.05 hingga 5.04. Okey. Bilangan pekerjanya 2. Okey. Terus 5.05 hingga 6.04. Okey, jadi apa yang perlu awak buat ialah bina jadual kekerapan. Okey, bina jadual kekerapan. Okey, dalam jadual tu apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada dalam jadual tersebut? Apa yang perlu ada? Titik tengah lagi. So pertama sekali. Sempadan bawah. Okey. Sempadan atas. Okey, so pertama sekali awak kena tulislah kumpulan kelas dia. Kelas. Cikgu. Ya? Cikgu ada share screen apa-apa ke? Oh, tak ada ya? Tak ada. Okey, terima kasih bagi tahu. Okey, nampak tak? Nampak je. Nampak. Okey. Ini saya kata saya rahsiakan tuan punyanya siapa ya. Okey, so apa yang saya nak yang perlu kita buat bila dapat soalan ni kalau dalam SPM KBSM sebelum ni kalau keluar graf statistik macam ni memang disediakan jadual. Okey. Tapi untuk KSSM tahap awak ni saya tak pasti sebab awak ni kira anak sulung. Anak sulung anak sulung saya, anak sulung lah untuk KSSM. So jadi kita tak tahu kelahirannya macam mana bentuk soalan tu. Mungkin dia sedikit berbeza daripada KBSM. Okey, tapi pada saya lah untuk anak sulung ni mungkin ada sedikit kemudahan yang diberi. Okey, dia mungkin akan disediakan jadual. Okey. So jadual ni ialah pertama sekali kena letak selang kelas. Kelas tu kena ada selang kelas. Kelas kumpulan tu lah iaitu apa? Jumlah jam tadi. Okey, tu saya ringkaskan nanti awak buat. Okey, lepas tu kena ada kekerapan. Kekerapan iaitu yang 2, 4, 22. Okey, seterusnya mesti ada titik tengah. Okey, lagi ada apa? Sempadan bawah. Sempadan bawah. Lagi? Sempadan atas. Okey. Sempadan bawah, sempadan atas. Okey, awak isikan semua ni. Okey, dan carikan titik tengah dia. Okey. So, ada 3 pilihan. Semalam saya dah pesan kalau histogram. Kalau histogram mesti ada boleh pilih sama ada menggunakan
titik tengah. Lagi apa? Lagi apa? Ingat tak? Kalau paksi X je. Tak ingat? Sempadan. Sempadan biasa sempadan atas. Hujung je sebelah sempadan bawah. Okey, satu lagi. Selang kelas. Selang kelas tu contoh macam ni tadilah. 4.05 hingga 5.04. Tu dia. Okey, tapi dalam buku teks, untuk histogram dia lebih banyak menggunakan sempadan atas. Kalau kita tengok buku teks dia menggunakan sempadan atas. Okey, jadi kalau tengok poligon kekerapan dalam buku teks dia menggunakan titik tengah. Titik tengah. Sebenarnya mana-mana boleh. Tapi untuk skema, cikgu tak pasti lagi bagaimana skema KSSM sebab awak ni anak sulung. Jadi kita tak tahu. Jadi kena ajar tiga-tiga. Guna titik tengah macam mana. Kalau sempadan atas macam mana. Kalau menggunakan selang kelas macam mana. Okay, so bila dah isikan jadual tu saya tak nak bincang. Awak cari sendiri. Okay. Seterusnya kita melukis graf di mana pada paksi X ialah 2 cm kepada 1 jam. Okey, memang dia beri skala kat situ 1 jam, maknanya 1 unit. Tetapi kita jangan buat start daripada 1, 2, 3, 4, tak perlu. Kita ambil apa tadi? Kalau dalam ikut buku teks dia menggunakan sempadan atas. Sempadan atas. Jadi kalau kat sini sempadan atas dia, untuk kumpulan yang pertama, sempadan atas dia ialah 5.045. 5.04, kita tambahkan 5 di hujungnya. Okey, semalam sempadan atas saya kata apa? Tambah 0.5, betul tak? Betul. Okay. Tapi disebabkan yang ini dia 2 tempat perpuluhan. Kalau 2 tempat perpuluhan kita tambah 0.005 lah. Kalau 1 tempat puluhan tambah 0.5. Kalau kita tengok perpuluhan dia, titik puluhan, kita cuma tambah belakang hujung dia 5. Okey. So sekarang kita terus kepada graf. Terus kepada graf. Iaitu graf histogram. Okey, yang pertama bacaan dia ialah 2. Paksi Y dia sifir 20. Paksi Y sifir 20. Okey, betul sifir 20. Sifir 20 semua betul. Okey, paksi X dia ialah 4.045. 5.045. Okey, kalau yang graf pertama dia start 4.045. 5.045. Okey, graf yang kedua dia start 4.545. Kenapa 5? Titik tengah. Titik tengah. Okey, dah cari titik tengah dia. Cuba sekali lagi. Tekan kalkulator, tambah bagi 2. .05 tambah 5.04 bahagi 2. Tambah dulu dah sama dengan baru bahagi 2. Dapat berapa? Oh, kalau kes ni guna titik tengah kan? Okey, so saya nak tunjukkan apa? Graf yang pertama, Masya Allah banyak pula notification time tengah hari ni Okey, sekejap saya nak tutup dia punya Okey. So graf yang pertama, kawan awak menggunakan sempadan atas
So sempadan atas kenalah plot dekat hujung kotak tu. Okey, hujung kotak. Okey, yang ni kan saya buat kat sini dah. Ni. Okey, ni kotak ni 2 cm kan. Okey, start daripada sini. 4.045. Okey, yang ini pula 5.045. So kawan awak ni menggunakan sempadan atas untuk graf yang pertama ni. Sebab tu saya tunjukkan perbezaan. Okey. Graf yang kedua, kawan awak menggunakan apa? Titik tengah. Okay, kalau titik tengah, kena letakkan titik tu di tengah-tengah palang. Siapa tak nampak, awak besarkan skrin handphone awak tu dah. Nampak tu? Dia plot kat sini. Tengah-tengah palang. Okey. Bukan plot apa, dia punya ni. Dia punya senang cerita kita punya label dia. Saya panggil tiang. Okay, ni kan paksi X kan. Saya panggil yang ni. Ni tiang dia. Ni tiang dia. Dia letak menggunakan titik tengah. Okay, ni graf kedua. Kalau graf pertama tak perlu tiang. Sebab apa? Sebab dekat hujung dia guna sempadan atas. Okay, faham tak yang ni? Cara melukis graf. Ada soalan? Sebab tu saya nak awak buat. Sebab nanti awak dapat tahu apa yang mana tak faham. Kalau baru nak buat ni susahlah saya nak terangkan. Nampak tak kat sini? Kawan awak kat sini, letak kat sini. Kat sini ialah titik sempadan atas dia. Hujung ni je, baru sempadan bawah. Okay? Hujung yang ni mesti sempadan atas. Okay, dalam kes yang ni, yang graf kedua. Okey, tepi-tepi dia tak buat tapi dia letak palang kat tengah. Yang tengah ni dia letak apa? Dia letak titik tengah. So nanti kan dia punya ni kan dia punya palang. Okey, beza. Nampak tak perbezaan graf 1 dengan graf 2? Boleh faham tak? Boleh. Yang lain faham tak? Boleh, boleh. Boleh, cikgu. Boleh, okey. Saya nak tanya Kemar. Kemar, apa beza graf 1 dengan graf 2? Paksi X dia. Cepat-cepat. Tak jawab tu tak mana ni tak faham lah tu. Safia. Ada Safia? Apa beza graf 1 dengan graf 2? Dia punya paksi X dia. Cepat. Apa bezanya? Tak dapat jawab juga. Tadi saya baru terang kan? Cikgu, Safia tak ada. Saya rasa line dia tak okey kot. Yang tak okey. Okey, siapa lagi saya nak panggil ni? Tak puas hati ni. Ainon ada, Ainon. 3 orang dah saya panggil ni, tak menyaut ni. Biarlah dia masuk rakaman ni, panggil nama-nama ni. Tak ada juga. 3 orang, 5 sains, 3 orang panggil pun tak menyaut. Zarita. Sudah, cikgu, saya di sini. Kenapa lambat? Okey, so apa perbezaan? Aina belum buat lagi kan? Belum. Sebab tu saya suruh buat. Bila dah buat, awak nampak kat mana kesilapannya, kat mana yang second pakai titik tengah. Apa dia? Yang first? Apa dia Raja? Okey, so yang pertama ni menggunakan sempadan. Sempadan bawah tu first kali. Yang belakang dia letak sempadan atas.
Okay, yang graf kedua menggunakan titik tengah. Okay, so guna titik tengah. Jadi bila plot graf, pastikan plot menggunakan, kita baca kekerapan dia. Kita baca kekerapan. Okay, so kalau dalam kelas saya boleh nampak lah kat mana graf awak plot kat mana. So contohnya yang pertama tadi, bacaan dia punya kekerapannya 2. Kekerapannya 2. So graf kita ada 10 kotak. Kalau 2 cm ni mewakili 20 unit. So 1 cm mewakili 2. Itu pun satu kemahiran juga. Sebab tu saya nak awak buat. So kena plot dekat 2. Ni 2. Kalau kat sini graf yang kedua kita nampak sikit lah. So dekat kotak yang pertama. 2. Okay, next. Yang kedua ialah 4. Dekat kotak yang kedua. Kemudian 22. 22 dekat lepas 20 naik satu kotak. 22. 64. Lepas 60 naik lagi 2 kotak. 64. 90. Tengah-tengah antara 80 hingga 100. Kemudian 14 dalam sekali 2. Okay, 2. Okay, so yang kedua saya dah tanda. Yang graf pertama, okay, betul juga. Okay, betul. Okay. Kemudian apa lagi, iaitu palang buat betul. Okay, graf buat betul. Jangan ada garis putus-putus, jangan sekejap tebal, sekejap nipis. Itu semua kita tolak markah. Kemudian jangan ada dia tak bersambung. Pastikan semua ni bersambung. Okay, so untuk graf yang pertama ni betul. Graf histogramnya betul. So histogramnya betul. Okay, yang kedua pun graf histogramnya betul. Okay, kita tengok graf poligon kekerapan. Graf poligon kekerapan. Okay, semalam saya dah pesan kalau graf poligon kekerapan jangan biar dia tergantung. Jangan biarkan tergantung. Contoh macam ni kan. Kita sambungkan semua bucu. Okay, tak boleh biarkan tergantung. Kena wujudkan satu lagi kelas, sambungkan dia. Wujudkan lagi kelas selepas dia, sambungkan dia. Dan pastikan jarak setiap bucu tu 2 cm. Okay, so kita semak yang pertama. Graf yang pertama. Okay, kat sini titik tengah dia punya bacaan dia. Poligon kekerapan. So dia tanda. Okay, dia tanda tu betul. Tanda tu betul. Dan dia jarak 2 cm. Antara bucu yang ni dengan bucu ni 2 cm. Okay, betul. Tahniah. Okay, kemudian yang last kali ni, sambung tak ni? Sambung tak dia ni saya tak nampak sangat ni. Sambung kan Fu? Ada sambung. Sambung dah pecah rahsia. Okey, graf yang kedua, yang pertama ni pun betul, sambung 2 cm juga, 2 unit, 2 cm. So dia mesti tulis, last kali dia kena tulis 11 point apa tu? Okey. So kena tulis dia punya dia punya ni dia punya labelkan dia paksi X dia tu. Labelkan paksi X dia. Okey. So Fu kena cari Fu apa dia titik tengah kat sini. Titik tengah antara, sebab awak guna sempadan atas. So awak kena cari titik tengah kelas sebelum dengan titik tengah kelas selepas. Okey, boleh? Jadi kat sini untuk markah poligon kekerapan, kita terpaksa tolak satu markah. Sebab apa? Sebab hujung bucunya tidak dilabelkan walaupun bercantum 2 cm.
Okey, saya tengok pada gambar raja graf yang kedua. Graf kedua tidak sampai 2 cm. Tengok kawan awak tanda ni, dia berhenti kat sini. Berhenti kat sini. Sepatutnya dia kena lepas sambung tu, dia kena sambung 2 cm. Okay. Dan kena labelkan hujung ni. Macam yang graf kedua ni sebab dia dah guna titik tengah. Jadi senang. Cari je titik tengah selepas. Cari titik tengah sebelum. Okey. So boleh tak? Boleh faham tak? Jelas? Jelas. Okey, jadi saya harap cepat-cepat siapkan mana yang belum siap. Okey, mana yang dah buat, betulkan semula. Okey, saya ucapkan tahniah lah yang dah siap ni. Dan yang terpilih ni, sebabnya awak telah membantu rakan lain untuk lebih faham. Okey, dah memudahkan. Okey, jangan tengok buku teks tu, dia tidak labelkan hujung. Poligon kekerapan, kalau tengok jadual, hujung dia tak labelkan. Sepatutnya kalau dalam skema, kena labelkan hujung poligon tu. Okey, kita pergi ke soalan yang soalan 4. Okey, soalan 4. Oh, saya lupa nak. Soalan 4. Okey, soalan 4 saya tak bincang lah. Soalan 4 saya tak bincang. Sebab apa? Sebab saya dah terangkan tentang cara melukis tadi. Poligon kekerapan. Jadi saya nak siapa yang dah buat tu rasa salah, betulkan balik. Pastikan graf poligon kekerapan tu menggunakan titik tengah dan mesti ditutup. Okey, kita pergi seterusnya untuk hari ini iaitu buka muka surat 204. Oh, tadi dia ya, yang ni. Ni saya dah buat. Okey, tak apalah. Kita terus ke muka surat 204. Okey. Saya bincang terangkan secara ringkas je, nanti awak baca sendiri contoh 5 dengan contoh 6. Okey, ini menunjukkan taburan data. Taburan data. Okey, taburan data. Kalau kita tengok dekat mana-mana hospital ataupun tu statistik mana-mana pejabat dia akan tunjukkan taburan data. Kalau menggunakan graf histogram, okey, kalau bentuk macam ni kita panggil bentuk loceng. Bentuk loceng. Ada juga graf histogram tetapi dia semua lebih kurang sama tinggi dia. Sama tinggi dia. Okey, ini kita panggil taburan seragam. Bentuk taburannya adalah seragam. Okey, seterusnya kalau histogram pencong. Pencong, okey, pencong, yang ni, pencong ni. Okey, pencong ni pencong kanan ke pencong kiri? Macam mana nak tahu? Awak guna jari awak. Okey, jari awak, tangan awak, okey, awak buat genggam, tunjukkan ibu jari tu kat mana. Tunjukkan ibu jari. Kat mana yang gemuk kat mana? Kalau gemuk yang sebelah kiri, dia apa ni? Apa nama tadi ni? Ibu jari kita menghala ke kanan, maknanya dia pencong ke kanan. Kalau kita genggam tangan kanan, kemudian yang gemuk sebelah kanan, yang ibu jari tu yang bahagian menipis, itu pencong ke kiri. So guna dua tangan untuk mengenal pasti bentuk taburan. Okey, ada lagi bentuk taburan. Kalau awak buka buku teks muka surat 204. Saya agak laju jadi saya minta awak fokus. So bentuk yang pertama ialah bentuk U, muka surat 204 tu. Okey, macam bentuk U, kemudian bentuk J. Bentuk J songsang. Dan last kali bentuk by mod.
by mode. Yang glamour ni 4 ni lah. Yang glamour ni 4 Yang 4 lagi ni yang jarang-jarang digunakan. Okey, jadi saya minta awak baca nanti contoh 5 dan contoh 6. Okey. Setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, Tak cikgu. ada. Tak ada. Okey, so kita agak laju. Kita pergi muka surat 207 iaitu membina OGIF. Membina OGIF. Okay, yang ini kena ada, pastikan ada kalkulator lah nak kira. Okey, semalam saya dah terangkan perbezaan histogram dengan OGIF. Histogram menggunakan, bila plot histogram kita gunakan kekerapan. Tapi kalau OGIF, kita plot graf OGIF menggunakan kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Jadi dalam kes ini dia dah beri jadual. Kita buka contoh 7 Okey, ni ini maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Okey, nampak perkataan bina satu OGIF. Okey. Kemudian dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dengan kuartil ketiga. Okey, yang ini kita dah belajar semasa di tingkatan 4. Nampak tu? Dia terus dia tanya. Dia tak ada pun nak suruh imbas balik apa yang kita dah belajar lepas-lepas, tak ada. Itulah dia KSSM. Okey, so yang pertama, bila katakan jadual tidak disediakan, awak kena ingat graf OGIF mesti ada kekerapan longgokan. Ini wajib. Mesti ada kekerapan longgokan, mesti ada sempadan atas. Ini wajib. Titik tengah tak payah. Kecuali kalau dia tanya min. Kalau dia suruh tanya min, baru kita buat titik tengah. So untuk kes ini dia tak tanya min, jadi tak payah cari titik tengah. Okey, kita masukkan selang kelas tadi tu, kelas-kelas semua ni, dan kita masukkan kekerapan. Kemudian kita buat kekerapan longgokan. Okey, kita start daripada 4. Okey, selepas 4, tambah 4 tambah 11 dapat 15. 15. Lagi. Tambah 15 tambah 15. 30. Okey. 30 tambah 21. 51. 51. 51 tambah 8. 59. Okey, 59 tambah 1. 6. 60. 60. So, itu dia kekerapan longgokan. Next, sempadan atas. Sempadan atas apa malam? Tambah sahaja 5 di belakang. Tambah 5 di belakang had atas. Okay. So, kalau had atas dia kat sini 149, dia akan jadi tambah 5 pula. Tambah 0.5. 149.5. Okay. 199.5. 249.5, 299.5, 349.5, 399.5. Okay, itu dia sempadan atas. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya membina graf. Okey, saya tunjukkan dulu. Nanti saya nak awak buat sendiri graf. Okey, graf apa yang kita nak ialah pertama sekali, graf OGIF bawah ni ialah kita letakkan sempadan atas. Okey, tapi tadi dalam jadual kita start 149.5. Okey, kalau graf OGIF dia mesti start daripada kosong. So kena wujudkan satu lagi kelas sebelum dia. Okey, kalau 1495, so kelas yang sebelum dia, sempadan atas dia ialah apa? 99.5. Macam mana nak tahu 99.5? Kita tengok kat sini. Antara dua ni, 149.5 dengan 199.5. Jarak dia berapa?
50. Betul tak? Betul. 50 kan. So macam itulah dengan 149 dengan 99 ni, okey. Dia punya selang saiz kelas dia ialah 50. Okey, so kena tolakkan dapat 99.5. Okey, so sebab tu okey, boleh rujuk teks muka surat 208. Okey, so sebab tu kita mula dengan 99.5 dan berakhir dengan 399.5. Dan graf Ogilvy dia naik saja, dia tak ada turun-turun. Jangan pandai-pandai tambah ke bawah. Sebab saya pernah jumpa masa menanda pun ada yang tambah bawah. Okey, so paksi Y dia pula ialah tengok sifir, skala yang diberi. Okey, dia tak bagi skala pun dalam soalan contoh 7 ni. Okey, jadi kita buat je dah skala sendiri. Biasanya skala kita satu sifir 10, 2 cm 10 unit. Boleh juga 5, tapi nanti grafnya jadi panjang, takut tak muat kita graf. So kita guna skala 10 unit. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Atas ni tulis kekerapan longgokan. Okey, paksi X pula, kita labelkan dia kat sini ialah kuantiti garam. Macam mana nak tahu paksi X tu kuantiti garam? Kita tengok jadual kita tadi. Ni dia. Kelas kita ini tajuk dia kuantiti garam. So inilah dia paksi X. Inilah paksi X kita. So kita tulis tajuk dekat paksi Y tadi, paksi X tadi ialah kuantiti garam. Ada unit tak kuantiti garam kat sini? Ada, iaitu miligram. Dalam jadual dia dah beri miligram. Okey, so dapatlah paksi X dan paksi Y. Kemudian selepas dah tanda label untuk paksi X, baru kita plot graf. Okey, kita rujuk balik pada jadual. Okey, jadual iaitu ingat graf Ogilvy kita plot ikut kekerapan longgokan. So 4, 15, 30, 51, 59, 60. 4. Okay, dekat 99 ni ialah kosong. Sebab tadi start 4. So yang dekat 149.5 ni ialah 4. Kat sini plotkan 4. Okey, graf ini ialah graf sebab dia kan 2 cm 10 unit. So satu kotak 1 unit. Kalau 4 kotak. Okey. Next 199.5 15. Okey, yang ni 15. Yang ni tadi 4. Next 249.5 30. Okey, next 51. Okay, next 59. Dan akhir sekali 60. Okay. 60. Okay, dan cara melukis graf Ogilvy ialah mesti freehand. Freehand, dia tak boleh pakai pembaris. Dia pelajar dia suka pembaris tu dilengkukkan pun boleh, tapi janji jangan ada tajam-tajam sebab graf ni mesti graf yang lengkuk, yang licin. Sebab kalau tak licin kita akan tolak markah. Okey. Setakat ni ada soalan tak untuk melukis graf Ogilvy? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Sebenarnya graf Ogilvy ni awak pun dah belajar kan? Dah belajar. Jadi kita macam ulang balik semula. Kita ulang kaji semula. Okay? Sebab kalau ikutkan yang sebelum ni, banyak kali pun buat latihan masih lagi lemah melukis graf. Walaupun setiap hari, setiap minggu belajar graf ni. So dia kena mahir lah tajuk ni. Markah kat sini graf sahaja 4 markah. Graf je. Belum lagi jawab anak-anak soalan dia. Okey, seterusnya lepas dah buat bina graf, dengan menggunakan Ogilvy, tentukan kuartil pertama. Kuartil pertama ialah 1/4 daripada, kat sini ada, saya ada share kat sini. 1/4 daripada jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan tu maksudnya ialah berdasarkan pada data yang kita terima.
So jumlah kekerapan kita nak tengok kat mana? Tengok dekat kekerapan longgokan, tengok bawah sekali. Yang kita dah kumpul, yang terkumpul iaitu 60. Jadi 1/4 darab 60 dapat 15. Okey, dapat 15. Jadi pergi dekat graf, pergi 15 dan unjurkan ke graf. Ambil pembaris, unjurkan ke graf, mesti kena graf dan unjurkan ke paksi X. Okay, kalau dalam kes ini, dia kena tepat betul 199.5. So, kuartil pertama dia ialah 199.5. Okay, jangan kita dah graf, ada pelajar, bila dia dah unjurkan tu, dia dah sampai graf, dia terlebih. Terlebih sikit, lepas tu dia pergi unjurkan ke bawah. Ada juga belum sampai graf, dia dah pergi ke bawah. Jadi kat sini salah lah. Dia kena tepat-tepat kena kat graf dan unjurkan ke bawah. Okey, ada soalan tak setakat ni untuk kuartil pertama? Semua faham? Faham. Faham. Okey, alhamdulillah. Saya laju kalau laju nak suruh perlahankan bagi tahu. Okey, next ialah median. Median ni ialah 1/2, separuh. Ataupun kat sini dia tulis 2/4. Sebenarnya sama je. 1/2 darab jumlah kekerapan. So 1/2 darab 60 dapat 30. So pergi dekat paksi Y 30 dan unjurkan. Mesti lalu graf dan unjurkan ke paksi X. Dan kebetulan dia kena tepat dekat sini. 249.5. Itu median. Okay, itu median. Akhir sekali ialah kuartil ketiga. Apa dia formula kuartil ketiga? 3/4 daripada jumlah kekerapan. So 3/4 darab 60 dapat 45. Okay, pergi kat paksi Y 45. Ambil pembaris dan kenakan pada graf. Lalu pada graf dan unjurkan ke bawah. Okey, menjadi masalah ialah pelajar bila tiba sini dia tak tahu nak bagi nilai. Dia nampak yang 299.5, dia tak nampak tu berapa. Jadi dia kena pandai tentukan unit. Okey, so kita sini saya ajar. Kat sini ialah kita nampak graf ini dia terkena dekat antara 249.5 dengan 299.5. 249.5. Okay, antara 249 dengan ni ada 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kat sini 299.5. Dan yang kita unjurkan tadi dia dekat dengan 3 dari kanan. 1, 2, 3. Dekat sini. Macam mana nak baca tu? Macam mana nak baca? Macam mana nak baca? Katakan kita buatlah. Selang 2 kotak, 259.5. Selang 2 kotak lagi, 269.5. Selang 2 kotak lagi, 279.5. Selang 2 kotak lagi, 289.5. So dia antara 279.5 dengan 289.5. So dekat tengah-tengah sini. So nak dapatkan tengah-tengah macam mana? Tambahkan bahagi 2. Tambahkan kemudian bagi 2. So dapat berapa? $284.5. Okey, dia dapat 284.5. Okay. So sebenarnya tajuk ni kalau betul-betul ni satu masa je ni, 40 minit untuk saya hadap pelajar. Tengok dia buat, tengok dia label, tengok dia kira. Jadi satu cabaran untuk awak belajar secara online ni, jadi fokus apa cikgu ajar, fokus. Takkan kita nak ulang balik video rakaman tu, banyak masa buang kat situ. Jadi sementara cikgu ajar ni fokus betul-betul. Fokus.
Nanti tak payah buang masa lagi nak tengok-tengok rakaman kan. Kita faham apa cikgu ajar dalam kelas. Okey, last kali. Okey dah tu habislah kuartil ketiga. Kalau dia minta julat antara kuartil, kalau lah dia minta julat antara kuartil, ini semua kita dah belajar masa form 4. Iaitu kuartil ketiga tolak kuartil 1. So kuartil ketiga tadi 284.5. Tolaklah dengan berapa tadi kuartil 1? 199.5. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay, yang lain? Ada. Yang lain? Siapa lagi? Yang lain? Okay, next kita pergi ke muka surat 209. 209 iaitu tentang persentil. Okay, ini salah satu topik yang baru. Perkara baru dalam KBSM tak ada. Tapi benda ni senang aja. Dalam KBSM tak ada. Muhammad Irfan tengok. Okay. So, apa yang kita dapat? Persentil ialah kita dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian lebih kecil yang dinamakan persentil. Persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama. Yang diwakili P1, P2, P3 sehinggalah dia gunakan simbol P. Kalau P1 tu maknanya 1 per apa? 1 per apa? 10 kan? 10 per. Okey. Persentil 1 per 100 lah. Kalau P10 tak 10 per 100. Okey, so kita tengok pada contoh 8. Contoh 8. Awak dengar je betul-betul. Nanti lepas ni cuba buat sendiri. Okey, kita tengok contoh 8. OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil ke 10. Kemudian cari persentil ke 46. Okey, so graf dah disediakan. Jadi tak ada masalah untuk kita lukis. Kat sini dia bagi maklumat iaitu skor. Paksi X dia skor. Okey. So dia suruh cari persentil ke 10. Kalau persentil ke 10 maksudnya 10 per 100. Okey. 10 per 100 darab 50. Kenapa darab 50? Kenapa darab 50? Kenapa tak darab 60? Kenapa? Sebab 50 tu paling tinggi. Pandai. Okey lah ni dia. Kat sini. Nampak ni. Ini kan menunjukkan kekerapan longgokan. Bacaan yang tertinggi ni 50. Okay. So 10 maksudnya jumlah data dia 50. 10 per 100 darab 50 iaitu 5. 5 bukan yang 5 kita nak. 5 tu iaitu kita kena tengok dekat paksi Y. 5 kat sini. So kita unjurkan ke graf. Dan bacakan paksi X dia. So paksi X kat sini ialah 46.5. 46.5. Okay, next. Persentil ke 46. 46 per 100 darab 50. Sama dengan 23. Pergi kat graf 23. Dan kita bacakan unjurannya di paksi X. So jawapannya ialah 63.5. Okey. Katakan graf awak dapat tengah-tengah.
Ini 63.5. Yang ini 64.5. Tetapi bila dia diunjurkan ke pasti X, awak dapat ni. Okey, apakah nilai ni? Siapa boleh bantu saya? Cepat, macam mana nak dapat? Kotak apa tu? Yang ni 63.5, yang ni 64.5. So tengah-tengah ni macam mana nak dapat? Tolakkan lepas tu bagi dua. Tambah. Apa dia? Tambah bagi 2. Tambah bagi 2. So dapat apa? 64. 64. Pandai pun. 64.0. Sorry. 64. Saya nampak 64. 63 tu 4 So kita dapat 64.0. 64 pun boleh. Okey. Seterusnya, hanya calon yang memperoleh persenti ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temu duga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temu duga? Apakah skor minimum? So, 92 per 100 darab 50, kita dapat 46. Okey, tapi bukan 46 yang kita nak. Okey, jadi kita pergi 46 kat sini. Dan macam biasalah, unjurkan ke pasti X. Kita dapat, kalau ikutkan kat sini 77. Okey, soalan dia tanya apakah skor minimum yang perlu diperoleh. Jadi skor minimum maksudnya markah yang paling rendah sekali untuk masuk, untuk layak diterima. Okey, jadi skor minimum tu dah tentulah 77 ni lah. Maksudnya bawah 77 tidak layak diterima, dipanggil temu duga. Tapi kalau lebih 77, barulah dipanggil temu duga. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, soalan C saya lupa nak crop kat sini. Okey, cuba tengok muka surat 209. Soalan C. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Tengok perkataan tu, skor 57 dan ke bawah. So skor tu maksudnya, skor 57 tu maksudnya kita kena ambil bacaan daripada paksi X. Kita unjurkan ke paksi Y. Daripada paksi X, kita unjurkan ke paksi Y. So, pergi kat graf. Yang ni saya tandakan biru. Okey, pergi kat graf. Kena cari mana 157. Okey, so kita dapat kena pasti. So, kat sini 57. Ni 57. Okey, kemudian kita pergi ke graf dan bacakan paksi Y. Sebab dia nak berapa peratusan calon. Maksudnya bilangan. So bilangan merujuk kepada paksi Y. Bilangan merujuk kepada paksi Y. So bilangan kat sini ialah 15. Bilangan 15. Tetapi soalan dia tanya peratus. Nampak tak soalan C tu? Dia tanya peratus. So hati-hati. Ramai pelajar nanti dia akan jawab 15. Sedangkan soalan kat sini dia tanya peratus. So macam mana nak dapat peratus? 15 bahagi 50 darab 100. So kita akan dapat 30%. Kat sini. Kalau dapat 15 habislah. Tak dapat markah. Kita kena jawab berdasarkan pada kehendak soalan. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada.
Tak ada, boleh faham semua? Okay, so saya stopkan record.